Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang dalam episod Jom Terjah kita yang terbaru. Bersama kita adalah tetamu istimewa, iaitu Lieutenant Azizah binti Hussein. Beliau adalah APM, Angkatan Pertahanan Awam. Angkatan Pertahanan Awam. Jadi boleh panggil lieutenant atau puan ke macam mana? Boleh, puan pun boleh. Puan Okey puan, boleh kenalkan diri puan? Silakan. Okey, hai. Saya Lieutenant Azizah binti Hussein, berasal daripada Raub Pahang. Umur saya 38 tahun. Dah berkahwin, mempunyai 3 orang anak. Saya bekerja dalam IPM ni dah 14 tahun. Okey. Saya baru posting kat sini dalam bulan 12. Kiranya masuk 3 bulan lah saya berada di sini, APM Bentong ni. Sebelum ni saya di Lipis, di Kuantan, dan juga di Pejabat HQ Kuantan lah. So masuk yang ni saya dah posting yang kali ke-6. Jadi sebenarnya di tempat kerja saya itu ada APM, Angkatan Pertahanan Awam telah datang ke tempat kerja saya dan mereka telah melantik beberapa orang pensyarah. Rasanya ramai juga pensyarah yang dilantik. Satu kumpulan yang nama SEDED, di mana kecemasan, kumpulan kecemasan SEDED, pernah dengar ya. Jadi dari situ saya mula mengenali APM dan selepas itu saya pun sebenarnya sebelum ini saya tak tahu pun wujud APM ni. Saya ingatkan bomba polis saja kan. Tapi sebenarnya APM tu wujud. Jadi untuk kita nak war-warkan kepada masyarakat, kepada semua orang, boleh tak Puan Azizah, apa fungsi sebenarnya APM ni? Okey, sebenarnya fungsi APM ni kita melantik orang awam ataupun masyarakat ni mengenali ilmu APM ni lah. Maksud saya sebelum nak jadi anggota tu kita akan adakan kursus asas. Maknanya selain daripada panggilan kursus asas, iaitu latihan asas pertahanan awam lah kepada orang awam, di mana asas mengajar tentang kawat kaki, medik, melawan kebakaran, apa yang asas-asas dalam APM lah kita akan ajar dalam masa kursus 2 hari tu. Kalau bagi orang-orang biasa ataupun lay person tu, maknanya APM ni ialah pasukan yang mula-mula sampai lah. Maknanya dialah yang akan dikerahkan. Kadang-kadang mungkin bomba ke ataupun storm ke apa-apa mengambil sedikit masa untuk sampai kan. Jadi untuk meredakan suasana tu, orang yang mula-mula sampai ke tempat itu adalah APM. Betul tak cakap saya ni? Ya, kadang-kadang tu kalau mengikut daripada pandangan orang awam lah kan cik kan, kalau ikut kan mesti orang akan cakap APM yang akan sampai dulu lah sebelum daripada agensi yang lain-lain lah. Dia ikut daripada kes-kes jugalah. Macam contohnya kalau kes kemalangan ni, orang awam selalu akan call 999 dan dia akan forward lah kepada APM ke, bomba ke berkenaan dengan kes. So kat sini saya memang, walaupun saya dalam pasukan Angkatan Pertahanan Awam ni, memang saya rasa sedikit bangga lah sebab pasukan yang akan sampai dulu tu selalunya adalah APM. Jadi sebenarnya bukannya kita fikirkan, oh kamu itu pasukan tu, kamu pasukan ni. Tidak, sebenarnya semuanya saling bantu-membantu. Kadang-kadang ada juga perkara yang membuat mereka tidak dapat membantu dengan cepat. Jadi APM akan datang membantu. Mungkin dari segi struktur APM tu di setiap negeri tu dia ada cawangan ya? Ya betul. Setiap negeri ni ada cawangan dalam Pahang ni kan cik, kita ada 11 buah daerah lah. Dalam Pahang ni ada 11 buah daerah di mana dalam setiap daerah tu akan diletakkan 2 orang pegawai ataupun 3 orang pegawai lah, dan dia akan mentadbir dalam satu daerah tu di mana pembantu dia adalah anggota sukarela. Anggota sukarela ni yang saya masukkan tadi, yang dilatih dalam masa 2 hari berkhusus untuk dijadikan anggota lah, dan kursus lanjutan di pusat-pusat latihan. Ini lagi satu aspek APM yang kita perlu ketahui, iaitu pasukan sukarela ya. Jadi APM juga melantik orang-orang tertentu mungkin di kawasan tersebut, satu pasukan
dan melatih mereka bagaimana untuk menyelamat, membantu yang cedera ataupun dalam malapetaka, banjir, kebakaran dan lain-lain. Jadi maknanya ada jugalah bantuan di kawasan tersebut jika berlaku simpang melikat lah, kalau berlaku apa-apa di kawasan tersebut. Itu adalah satu fungsi yang kita nampak dalam APM lah. Jadi bagaimana dengan macam mana dengan struktur APM tu ya? Siapa agaknya pengarah dia? Yang paling tinggi siapa? Yalah, kalau ikutkan dalam satu negeri tu, yang paling tinggi adalah pengarah lah. Pengarah lah yang paling tinggi, dan juga dalam setiap daerah tu akan diletakkan pegawai lah. Yang dipanggil PPAD, Pegawai Pertahanan Awam Daerah lah. APM ni di bawah kementerian apa ya? Kementerian Kementerian bukan dalam negeri, Kementerian Pejabat Perdana Menteri? Ya, betul. Okey. Jadi dia direct ataupun terus kepada Pejabat Perdana Menteri ya. Jadi boleh tak Puan Aziza ceritakan apa pengalaman-pengalaman sebelum ini menyelamat? Pengalaman saya ke pengalaman apa tu? Okey, pengalaman APM daerah Bentong. Kalau sebelum ni, kalau masa saya berada di APM Bentong ni baru lagi kan. Kalau ikutkan dalam masa 3 bulan saya dah berada di sini. Mula-mula saya lapor diri dalam bulan 12 tu, saya dah terima kes COVID dah. COVID-19 kat sini lah. Kira Bentong ni daerah yang paling tinggi dalam Pahang lah. Kayaknya kedua tertinggi dalam Pahang. Yang pertama adalah Kuantan dan kedua Bentong. So rank tu saya mula dah masuk sini dan lapor diri sehari, esoknya terus dah kena macam saya dah kena kejar sana terkejar sini, sebab kes tu bukan benda kes yang dekat, macam kes dekat Genting Highland. So perjalanan ke sini ke situ agak jauh juga. So kat sini saya, dan untuk pengetahuan juga, dalam kes COVID-19 ni Angkatan Pertahanan Awam ni diberi peranan lah, macam menjaga QS, iaitu pusat kuarantin untuk orang yang ada CC1 jangkitan COVID ni lah. So saya kat sini sampai kat sini saya dah dapat pengalaman pertama, iaitu COVID-19 ni. Sebab sebelum ni dekat daerah Lipis tak ada sebanyak ni, setinggi ranking yang dalam Pahang ni. So pengalaman tu saya akan jadikan pengalaman dalam APM saya lah. Dan juga lepas tu dalam masa yang sama ada kes lemas kat sini. So benda tu kita dalam tugas-tugas APM kita kena buat. So nak tak nak saya kena turun padang jugalah. Walaupun saya seorang wanita, saya kena turun ke sana, turun ke sini. So kena bekerja lebih sikit lah masa orang. Jadi kalau dalam daerah Bentong ini, sebenarnya tempat kerja saya tu, iaitu Institut Membaki, telah dijadikan sebagai pusat kuarantin COVID-19. Ada kes dulu berlaku di apartmen ke atas tu, saya lupa nama apartmen tu. Bukit Maria? Yang berhantu tu, apa nama tu? Bukit Maria, apa nama dia? Ialah bangunan, dua bangunan tu kan, genting tu kan, saya pun lupa. Amber Court. Amber Court, yes. Saya pun lupa. Dulu pernah ada kes COVID-19 di Amber Court. Jadi diorang semua tutup, semua bangunan tu tutup dengan wire besi dan apa-apalah. Ya, betul. Itu daripada bantuan SEM lah. Jadi tempat kami juga dijadikan sebagai kuarantin. Kalau di tempat lain, daerah Bentong ni semua di IB ya? Maksudnya dekat daerah Bentong ni ada 2 tempat je. Satu di IB, satu lagi di IQPKT. Oh, itu dekat mana? Dekat institut, dekat Jalan ke Raut tu Bukit Tinggi. Bukit Tinggi yang dekat jalan nak ke sana jugalah. IKPKT. Apa tu? IKPKT. Institut Kerajaan Perumahan apa. Jadi ada 2 pusat kuarantin COVID-19 di dalam daerah Bentong ni. Di IAB dan juga di IKPKT lah. Okey. Mungkin ada yang berminat untuk menyertai APM ya. Jadi apa Puan Aziza nak cakap pada diorang ni? Apa kelayakan macam-macam? Okey, kalau untuk yang berminat untuk menyertai APM ni, saya syorkan isi online lah, SPA, dan boleh mohon untuk bahagian APM lah, Angkatan Pertahanan Awam.
Dan sekiranya ada yang betul-betul berminat tapi fizikal dia tak memenuhi syarat, boleh juga jadi anggota sukarela lah. Di mana saya sarankan datang ke setiap daerah yang berdekatan, isi borang dan kita orang akan panggil untuk menghadiri kursus lah, untuk dijadikan anggota Petana Awam. Macam saya lah yang dah tua nyanyuk ke ataupun tak larat nak panjat pokok ke apa-apa kan, boleh jadi anggota sukarela, tak ada masalah. Ya, betul. Boleh. Jangan terus kecewa tak dapat jadi anggota sukarela ke, tak dapat nak masuk dalam Angkatan Petana Awam. Jangan terus kecewa. Boleh. Isi borang boleh jadi anggota sukarela. Jadi apa kelayakan itu? Macam tinggi berapa, bidang dada berapa lah, apa ada ke? Okey, kalau ikut yang betul-betul tetap ni mestilah ikut syarat dia kan, Encik kan. Macam biasalah, dengan macam uniform lain pun ada syarat-syarat dia. Kena cukup tinggi, cukup berat. So kalau macam benda tu tak ada dalam diri, boleh je jadi anggota. Budak lepas SPM boleh ke? Boleh. Boleh. Boleh dia cukup umur 18 ke atas. 18 ke atas lah. Okey, lagi satu, ada tak perancangan masa depan APM kat sini? Nak kembangkan ke apa? Oh, maksudnya dekat PUD Bentong ni? Ya. Rancangan kami, saya berharap siapa yang tengok ni, saya berharap sangat-sangat mana-mana anak muda yang berada di daerah Bentong ni datang ke sini, datang ke APM Bentong ni, join untuk jadi anggota Petana Awam. Sebabnya saya tengok dekat APM Bentong ni kurang anak muda. Sekejap, dekat mana kita ni sebenarnya? Kat mana? Kalau bagi mereka yang tak tahulah. Ni adalah di kawasan Jalan Camang. Jalan Camang. Saya nampak belakang tu ada air terjun Camang Ya, kalau ikut straight ni, ikut sana tu dia ada terus ke saya air mungkin terjun akan Camang ke sana. Saya akan buat video jom kerja saya ke sana. Oh, okey. Ke sana Jadi bagi mereka yang kurang tahu tentang kawasan ni, tuju ke arah air terjun Camang Ya, itu. betul. Jadi pejabat APM ada di belah kanan di sini. Depan tu apa? TMB. TNB yang seberang sana. TMB. Seberang sana? Seberang sana tu Balai Raya tak silap. Oh, Balai Raya. Berhadapan dengan TMB lah. Hmm. Depan je betul dengan TMB-nya. Okey. Bagi mereka yang memohon tu, kalau diluluskan lah, diorang kena pergi latihan ya? Ya, maksudnya kalau nak jadi anggota tu, kami akan adakan satu latihan asas lah di dalam daerah ni, dekat pejabat ni dalam masa 2 hari lah, 16 jam. So kat sini sekiranya yang hadir dalam masa 16 jam tu tak lari, tak ke mana, so memang akan lulus lah untuk jadi anggota Petana Awam lah. So lepas bila dah jadi anggota ni, kita orang akan panggil, lepas tu ajar macam mana untuk ambil kes, macam mana untuk jawapan apa semua yang berkenaan dengan APM lah. Dan akan mengarahkan untuk pergi kursus lanjutan di pusat-pusat latihan. Saya nampak ada ambulans tu, ada berapa ambulans ada? Ambulans, satu ambulans. Satu lah. Kenderaan macam lain-lain tu ada berapa kemudahan? Ikutkan kat sini ada ambulans dan juga kenderaan lori, tapi lori kat bengkel dan juga Land Rover pun kat bengkel. So yang buat masa sekarang ni ada ambulans je. Untuk ambil kes semualah kita guna ni lah. Jadi setakat ni memang tak ada pengalaman malapetaka lah. Baru-baru ni ada banjir kan, berlaku banjir. Ada banjir, tapi dekat sini cik, kalau ikutkan dekat Bentong ni dia tak turut banjir lah. Sebab dia tak ada sungai besar kan. Maksud saya banjir tu kalau ada sungai besar di satu tempat tu dia akan lebih teruk lah. Macam contoh macam dekat Lipis. Saya boleh bagi contoh dekat Lipis, Temelur, Pantai kan. So kat sini sedia maklum sungai ni pun Camang tu je, tapi dia jauh lah daripada kawasan perumahan, kawasan rumah orang kan. So kawasan kat sini baru-baru ni banjir pun dalam masa hari ni masuk dekat PPS, lepas tu esok dah boleh balik rumah dah. Saya nampak ramai juga staf kat sini. Ada berapa orang staf kat sini? Kalau ikutkan dalam staf pejabat ni, untuk anggota ada 5 orang. Untuk tugasan pejabat lah, ada 5 orang kami letakkan. Dan juga di bahagian sebelah ni, kalau cik tahu, ni bahagian operasi lah. Untuk pergi kes semua lah. Kat sebelah ni, satu shift 8 orang. Kira kat sini ada 3 shift lah. Ramai juga. 3 shift. So satu shift 8 orang. Yang ni lah, yang kat sebelah ni lah yang akan pergi operasi semua.
Jadi macam kadang-kadang selain daripada malapetaka ke ataupun kerosakan besar kan, ada tak benda-benda macam kucing dia tak boleh turun daripada pokok ke ataupun tersangkut dekat gerigi ke apa-apa, kes-kes macam tu? Betul, selalunya kes yang kalau melibatkan binatang macam kucing kan, dia selalunya tersepit dekat atas atap, macam atap rumah. Kesepit? Dia macam tak boleh nak turun, tersepit dekat zinc, tersepit kat kayu, macam tu. Dia, macam bila tak boleh nak turun tu kan bunyi bising. Yeah. Kucing kan selalu miau-miau macam tu, akan keluar rumah, tak berani nak panjat, dia akan call APM lah. So inilah pasukan yang operasi lah yang akan pergi. Si ada pemotong semualah. Dia ada pemotong, ada tangga semualah, peralatan ada untuk kalau macam tak ada peralatan tu memang saya lebih suka forwardkan tugas tu kepada bomber untuk bantu dalam tugas ni lah. Saya rasa baru-baru ni, bukan dekat sini, kat Pahang, kat KL saya rasa, budak tu dia masukkan kepala dekat dalam gerigi kan, jadi tersangkut macam tu. Jadi dia kena panggil bomber ke? Ya, saya rasa bomber lebih ambil dalam bahagian tu. Sebab kalau ikutkan ini kurang lah bikin macam tu. Dan pun peralatan tak sebaik bomber lah. Macam mana dengan ular? Ada tak ular ke? Kalau ular, kalau cik tanya ular setiap hari. Tu tak boleh jauh. Tak boleh jauh daripada APM. Maksud saya, kalau ular, kalau orang yang pos 99, mesti agensi tu akan terus forward ke APM lah. Dia masuk dalam rumah lah? Macam rumah ada, dekat enjin kereta ada, dalam bilik pun ada. Dalam bilik, diorang nampak macam ada ekor. Saya memang pantang ular. Saya tak suka ular. Kadang-kadang bila saya pergi terjah tu, saya memang pantang lah, takut juga ular tu. Kadang ada ular ni, dia boleh sembur tau. Dia boleh berdiri, tinggi, sembur. Cik takut sebab yang radio shock baru-baru ni dia interview saya sebab pasal ular lah. Siapa? Yang radio shock baru-baru ni. Kenapa? Sebab saya mengajar ular untuk latihan haiwan berbisa kepada anggota lah. So keberanian seorang wanita tu dia interview tu. Kebetulan lah tu. Apit tu dia cakap, saya tanya dengan Apit tu, yang bomber tu? macam mana kita nak tahu bila kita pergi kat rumah kosong tu kan, macam mana kita nak tahu bahawa rumah tempat tu ada ular? Dia kata you kena tengok sama ada tak macam tikus, sumber makanan dia kat situ. Sumber makanan macam tikus ke ulat ke apa. Kalau ada tu memang ada. Kemudian semak-semak kan, berjuntai-juntai pokok macam tu, daun-daun, itu semua ada. Tapi saya bukan nak bongkar lah, tapi setakat ni saya belum jumpa ular. Saya harap saya tidak akan jumpa ular lagi lah. Tapi berharap je cik. Saya berharap tak jumpa ular. Macam takut sangat tu. Memang saya takut. Lepas tu lagi satu binatang saya tak suka, anjing. Anjing. Anjing dia bila orang kata bila dia gonggong kejar, jangan lari katanya. Betul? Saya tak pasti. Tak pasti. Sebab saya tak pernah pula. Kalau anjing ni gonggong ke apa ke, saya tak pernah mikir anjing lah. Kebanyakannya anjing ni kan, kalau anjing yang orang bela ni dia akan ikat kan selalunya. Melainkan anjing liar je lah yang berada kat kawasan perumahan. Dulu ada sekali satu hospital lama saya terjah kan, saya cuba masuk. Lepas tu kan bila saya masuk aja kan, kawasan tu kawasan terlarang lah, saya masuk aja tiba-tiba dengar gonggongan anjing lah, buh. Saya pun macam kaku macam tu, tak boleh gerak. Tapi peliknya dia tak datang kejar saya tau. Dia hanya bunyi je. Dia bunyi je. Lepas tu saya pun U-turn, saya pun keluar. Jauh ke? Jauh. Macam mana dia boleh nampak cik? Itulah. Saya macam masa saya masuk tu agaknya dia nampak saya. Mungkin dia berada di kawasan tu. Dia jauh sikit kat sana. Okey, apa Puan Azizah nak sebagai penutup rumusan nak beritahu pada penonton? Harapan harapan saya kerajaan ni terus memperkukuhkan APM ni sebagai benteng negara lah, dan juga mempunyai perkhidmatan kemanusiaan semasa kecemasan ataupun semasa bencana. Jadi kami doakan kepada semua anggota APM dapat bertugas dengan selamat dan juga sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran di luar sana. Okey, terima kasih Cik. Kami ucapkan terima kasih kepada Puan Azizah dan juga kepada APM Daerah Bentong kerana sudi ditemu ramah di dalam
saluran saya. Sehingga kita berjumpa dalam episod yang seterusnya.